Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Kita hari ini akan belajar bahagian hadis. Tajuk kita pada hari ini ialah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Panjang tajuknya kan? Ustazah akan terangkan sebentar lagi. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Ustazah akan bacakan hadisnya. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Dawud dan At-Tirmizi. Bermaksud kita sebagai yang lebih tua hendaklah mengasihi orang yang lebih muda. Manakala orang yang lebih muda pula hendaklah memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah pengertian dan kepentingan hadis? Murid-murid tahu apa itu hadis? Ya, hadis yang Ustazah baca tadi tu. Baiklah, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Apa kepentingan hadis ni? Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Kita sebagai orang Islam, rujukan kita yang pertama ya murid-murid, kita mesti rujuk apa? Ya, kita hendaklah merujuk Al-Quran. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci, kita hendaklah merujuk hadis. Di sana menjelaskan hukum, permasalahan secara terperinci. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah akan terangkan adab mengasihi orang muda. Baik, yang pertama, sebagai orang yang lebih tua, hendaklah berbicara dengan nada yang mesra kepada mereka yang lebih muda. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Yang ketiga, sebagai orang yang lebih tua, kita hendaklah menasihati dengan kata-kata yang baik. Dan yang keempat, melihat orang yang lebih muda dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, sebagai orang yang lebih tua, kita hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi, orang yang lebih muda akan mengambil pelajaran dan teladan yang baik melalui orang yang lebih tua. Seterusnya, mari sama-sama kita bincangkan pula adab menghormati orang tua. Baiklah murid-murid, sebagai orang yang lebih muda, kita hendaklah memanggil dengan panggilan terhormat kepada orang yang lebih tua. Sebab mereka lebih tua, jadi kita hendaklah menghormati mereka. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Kerana orang yang lebih tua ni pengalamannya lebih luas dan dia lebih tahu, dan kita sebagai orang yang lebih muda hendaklah meminta nasihat dan bimbingan dari mereka. Seterusnya, yang ketiga, kita hendaklah taat kepada orang tua. Dan yang keempat, memberi salam. Sebagai orang yang lebih muda, kita hendaklah memberi salam sebagai tanda mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Yang kelima, sopan santun dalam berbicara.
kita jangan sama sekali mengasari orang yang lebih tua. Kita hendaklah menghormati mereka. Yang keenam, kita hendaklah ringan tulang untuk membantu. Ini kerana orang yang muda kudratnya lebih kuat. Jadi kita hendaklah membantu orang yang lebih tua. Yang ketujuh, kita juga hendaklah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut dan tidak mengasari serta menyinggung orang yang lebih tua. Seterusnya, kita juga hendaklah dahulukan orang yang lebih tua di dalam semua hal. Baiklah murid-murid, seterusnya kesan mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama, apabila kita mengasihi orang yang lebih muda, kita akan disayangi dan juga dihormati. Kerana orang yang lebih muda berasa selamat dengan orang yang lebih tua. Seterusnya, apabila kita saling mengasihi, keluarga juga akan hidup dengan lebih bahagia. Yang ketiga, apabila kita mengasihi orang yang lebih muda, masyarakat pastinya insya-Allah akan hidup aman dan sentosa. Seterusnya, kesan mengasihi orang yang lebih muda juga ialah orang muda akan menjadi lebih sopan. Ini kerana mereka meneladani sifat orang yang lebih tua. Seterusnya, kesan mengasihi orang yang lebih muda juga akan wujudnya kerjasama dalam semua urusan. Ini akan memudahkan dan melicinkan semua perkara, insya-Allah. Seterusnya, kesan menghormati orang yang lebih tua. Baiklah, yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Ini kerana apabila kita saling menghormati dan kita menyayangi orang yang lebih tua, kita akan mewujudkan kasih sayang. Yang kedua, kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua, kehidupan kita insya-Allah akan lebih diberkati. Apabila kita diberkati, kita juga akan memperoleh ketenangan jiwa. Seterusnya, apabila kita memperoleh ketenangan jiwa, pastinya insya-Allah kita akan dikasihi oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya-Allah kehidupan masyarakat juga akan lebih harmoni dan lebih bahagia. Seronok kan murid-murid kesan menghormati antara orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Ini kerana kita sentiasa mewujudkan sifat saling hormat menghormati, sifat bertoleransi, sifat merendah diri, Jadi ini semua akan mewujudkan masyarakat yang lebih gembira dan harmoni. Baiklah murid-murid, Ustazah rasa kita telah pun memahami bagaimana yang muda dikasihi dan yang tua dihormati. InsyaAllah kita hendaklah mengamalkan budaya ini, akhlak Rasulullah tadi kita jadikan contoh dalam kehidupan seharian. Ustazah rasa murid-murid telah pun faham kan? Nanti jangan lupa senaraikan antara kesan adab mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Terima kasih kerana bersama dengan Ustazah Huda. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.